Kursus polling agent, counting agent dan barong agent. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam part 2 atau bahagian kedua khusus fungsi dan peranan Pachaba, dan kita telah pun dalam part 1 atau bahagian 1 dahulu kita membicarakan tentang apa itu terminologi bagi Pachaba, tugas-tugas Pachaba dan sedikit tentang organisasi SPR dan sebagainya. So hari ini, untuk kali ini, untuk part 2 ni kita akan mulakan khusus kita dengan setelah kita membuat persediaan sebelum hari pengundian. Okey, tibalah kita kepada hari pilihan raya, iaitu hari di mana Pachaba akan menjalankan gerak kerjanya, ya. Okey. Hari pilihan raya petugas pagi masuk pada pukul 7 pagi, masuk pada pukul 7 pagi, di mana PA1 iaitu polling agent shift yang pertama dan juga baru agent. Okey, baru agent shift pertama masuk untuk bertugas, dan kita mengarahkan PA1 dan BA1 ini datang awal supaya mereka lebih bersedia, tidak tergopah-gapah dan sebagainya. Okey. Pusat pengundian adalah biasanya di sekolah, di dewan, di balai raya dan lain-lain. Di mana pusat pengundian ini dari segi definisinya adalah satu tempat yang ditetapkan oleh SPR bagi menjalankan urusan pengundian seperti sekolah, dewan, balai raya dan lain-lain. Setiap pusat mengandungi beberapa tempat mengundi atau saluran. Ia bergantung kepada bilangan pengundi di pusat daerah mengundi tersebut. Jika pengundinya ramai, maka salurannya mungkin akan banyak. Ada tempat yang salurannya 3, 4, ada 5, ada 6, ada 7 dan sebagainya. Okey, pusat mengundi. Saya menunjukkan contoh sekolah atau dewan masyarakat di sini, di mana zon kempen tidak dibenarkan. Hadnya adalah 50 meter. 50 meter sebelum pintu pagar sekolah itu tidak dibenarkan untuk berkempen, ataupun dalam terminologi biasa kita selalu sebut pondok panas, ataupun proses merayu undi tidak dibenarkan dalam zon 50 meter. Hanya dibenarkan di luar pada 50 meter. Okay. Jadi kalau ada apa-apa proses rayuan dalam 50 meter, kita boleh membuat teguran ataupun membuat komplain kepada ketua tempat mengundi ataupun kepada SPR. Okey, pusat mengundi pada hari pilihan raya kita akan ada sebagaimana yang saya mengatakan bahawa setiap pusat daerah mengundi mesti ada ketua Pachaba, ketua Pachaba untuk mengawasi keadaan sekeliling, mengawasi kawasan sekitar dan sebagainya. Kalau tuan-tuan boleh tengok di sini, di mana kita boleh lihat bahawa contohnya ini di sekolah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 saluran. Ada 6 saluran, dan Pacha PA1 akan masuk. Maksudnya kalau ada 6 saluran, PA1 akan ada sekurang-kurangnya 6 orang. Okey, PAR 1 untuk satu calon. Kalau ada calon parlimen dan calon DUN untuk parti kita, maka akan ada 2 lah. Satu mewakili parlimen, satu mewakili DUN. Dia tak boleh seorang mewakili 2 calon. Okey. Barong 1, ianya duduk di luar kawasan sekolah ataupun masuk pintu pagar sekolah. Barong biasanya akan duduk di sana, ada meja, dan baru menunjukkan pengundi yang datang. Contohnya pengundi datang masuk ke pintu pagar sekolah dan akan menuju kepada barong SPR, di mana barong SPR ini akan mengeluarkan slip saluran mana pengundi itu pergi. Dia akan cek di barong. So petugas kita, barong ejen kita BA1 shift pertama ini kena lihat ada apa-apa aktiviti. Kita takut ketika di barong ada aktiviti kempen yang dijalankan oleh sesiapa lah, sama ada petugas SPR ke atau oleh petugas parti, petugas parti yang jadi barong ejen tu dia berkempen. Tak boleh lah, sebab barong ejen ni dikira sebagai petugas SPR dan dia tidak boleh berkempen di situ. Okey. So maksima 3,850 pengundi pada setiap pusat, setiap PDM,
di mana satu saluran maksimal 350 untuk warga emas. Untuk saluran satu biasanya 350 saja sebab kita tak nak saluran satu ni ramai nanti takut diorang beratur dan sebagainya. Untuk saluran lain-lain maksimalnya 700 orang. Okey. So maksudnya saluran satu pengundinya sikit, maka tugas pengiraan undi pun mungkin habis awal dan pengundian pun mungkin habis awal di saluran satu. Cuma saluran satu ni slow sikit lah sebab warga emas mungkin perlu kursi roda, mereka pun berjalan perlahan dan sebagainya. Okey. Pakaian. Sekarang kita tengok kepada pakaian dan barangan keperluan. Okey. Untuk pa dan ca, untuk pacabar ini, okey, pacabar pakai kasut pejabat. At least pakai kasut lah. Pakai kasut, tak boleh pakai slipper. Pakai kasut dan pakaian kemas. Tak boleh seluar pendek, tak boleh baju yang tak ada collar dan sebagainya. Macam kita nak pergi pejabat lah. Tetapi ia mestilah tidak ada logo, tak ada logo parti, tak ada gambar calon, tak ada gambar ahli-ahli politik dan sebagainya. Okey. So kalau boleh pakaian kemas lagi baik, kalau boleh pakai tie lagi baik lah. Okay. Kalau kita pakai tie mungkin first impression pegawai-pegawai SPR kepada kita tu tengok, wah, jadi mungkin peguam ke apa ke kan. Pakaian tu mungkin boleh menyebabkan kita itu direspect. Okay? Okay? Tidak pakai baju tanpa lengan, pakai seluar panjang atau skirt panjang. Kalau perempuan, jangan pakai baju tanpa lengan, jangan pakai skirt pendek dan sebagainya. Okey, kita boleh membawa nota atau bahan rujukan, pen penanda, lampu suluh dan sebagainya kan. So alatan kits untuk pacabar ini, untuk pacar terutamanya akan disediakan oleh ketua pacabar dan akan diberi sama ada sebelum pacabar masuk atau diberi awal. Itu terpulang kepada persetujuan di antara ketua pacabar dan juga pacabar ataupun di dalam BPR itu sendiri. Okey. Telefon bimbit sila pastikan dibawa dan mestilah dicas cukupnya. Eloknya kalau boleh bawa power bank, sebab kita takut kita punya handphone ni kadang-kadang bateri cas 100% tapi tak, dan 2 jam dah habis kan. Rekod nombor handphone ketua pacabar, kena ada nama ketua pacabar tu lah kan. Nak call dia tiba-tiba nombor telefon ketua pacabar pun tak ada kan. Bawa bateri tambahan, contohnya power bank tadi lah, dan bawa makanan ringan dan air minuman. Eloknya kita takut kita tak ikut jadual, tak ikut seperti mana jadual. Sepatut kita bertugas 2 jam atau 3 jam aja. Tetapi disebabkan oleh ada sesuatu isu yang tidak dapat dielakkan, kita terpaksa bertugas sampai 4 jam. Maka kalau kita tak ada makanan ke minuman, mungkin kita lapar. So lebih baik bawa makanan ringan dan juga air minuman. Kita boleh kunyah-kunyah dan sebagainya. Okey. Untuk pa yang pertama dan terakhir. Pa yang pertama dan terakhir. Pa ni biasanya macam kita beritahu semalam ataupun sebelum ini, pa satu akan masuk jadi pa yang terakhir. Okey. Masuk balik pa satu tadi dia akan masuk balik pada pukul 3 petang. Okey. Sebab apa pada pukul 3 petang? Sebab setiap pa dia mesti bertugas sekurang-kurangnya selama 2 jam. Jadi maksudnya kalau peti undi itu ditutup pada pukul 5, maka pa satu tadi, dia dah habis bertugas tadi, mungkin pukul 10 tadi dia dah keluar, dia kena masuk balik pada pukul 3 petang. Selewat-lewatnya pukul 3 petang. Okey, contohnya shift pertama bagi PA1 ialah daripada pukul 7 sampai pukul 10. Okey, so shift pertama. Ini sebagai contohlah. Dan PA1 akan keluar rehat sebab dia nak masuk balik pada pukul 3 petang nanti. Okey. Untuk PA kedua, mungkin kalau kita tak ramai petugas, PA kedua masuk pukul 10 sampai pukul 3. Jadi dia kena bertugas 5 jam tu, lama tu kan. Elok dia kalau kita ada 3 orang lah. Jadi PA kedua dia masuk pukul 10, dia keluar pukul 1 umpamanya kan. Pukul 10 keluar pukul 1 atau keluar pukul 12. PA 3 dia masuk daripada pukul 1 sampai pukul 3 kan, ataupun dia masuk daripada pukul 12 sampai pukul 3. Dan dia akan keluar apabila PA 1 tadi masuk balik untuk jadi ca. Okey, dia masuk balik jadi PA 3. PA 1 dan dia juga adalah PA 3. PA 1, PA 2, okey, PA 3. Ataupun kalau kita ada macam tadi PA 1 pukul 7 sampai 10,
Par 2, 10 sampai 12. Okey. Par 3, 12 sampai 3. So kita ada sebenarnya kita ada 4 orang par lah kat situ kan. Tetapi kalau kita ada 3 orang pun dah bagus dah. Kita dah ada 3 orang pun dah boleh. Tak ada masalah. Par 1 mungkin daripada pukul 7 sampai pukul 11, 4 jam. Par 2, 11 sampai 3. Kan? Itu terpulang kepada strength kita. Kalau kita ada ramai orang, kita boleh shift tu dipendekkan. Okey, so masuk balik pukul 3 petang menjadi PA yang terakhir supaya dia boleh menjadi CHAR. Sebab peraturan menyatakan bahawa mestilah PAR tu bertugas kurang-kurangnya 2 jam. Kurang daripada 2 jam, dia tidak dibenarkan. Itu ada akta section 14 kat bawah tu. Tuan-tuan boleh baca lah. Okey. Pada pukul 7 pagi pada hari pilihan raya. Okey, PAR yang pertama mesti datang berjumpa dengan ketua PAR cabar sebelum masuk saluran untuk dapat arahan-arahan terakhir. Sebelum pukul 7 dan subuh awal-awal, okey, 6.45 ke 6.30 dah terpacak dah depan pintu pagar pusat pengundian kita. Okey, dan ketua PAR cabar pun kena awal lah, takut ketua PAR cabar pun tak ada. Nanti macam mana nak serahkan kit apa semua kan? Okey. So, ketua PAR cabar akan serahkan kit ataupun dia serahkan pada malam tu. Jadi PAR cabar jangan pula tinggal kat rumah kit tu kan. Kit tu ada pen, ada lampu, ada pembaris, ada pensel, ada pemadam dan sebagainya kan. Okey. Dan mungkin ketua PAR cabar akan bagi jajan, bagi air dan sebagainya. Okey. Ambil barangan berikut. Ni kit PAR cabar. Ada borang, ada barangan, semak semua borang dan barangan. Ada surat pelantikan 2 salinan, ada borang A 2 salinan, borang kad sumpah dan tag SPR bergambar my card. PA1 CHAR dapat 2 tag. PA1 dia juga adalah CHAR, so dia akan dapat 2 kad, iaitu kad PAR dan kad CHAR. Tag PAR dan tag CHAR. Okey. Dan juga pastikan bawa my card. Okey, catatan. Jangan makan sembarangan. PAR janganlah makan sembarangan, bolehkan dia sakit perut, jatuh sakit. Jadi nanti dia sakit dah, dia pergi tandas, pergi 2-3 jam dah tak ada orang jaga, ataupun dia terpaksa ditukar orang lain dan sebagainya. Sedangkan PAR 1 tu sangat penting kan. So pastikan tidak makan sebarangan yang membolehkan anda jatuh sakit. Bawa makanan dan minuman. Okey. Kit pacar yang disediakan oleh calon ataupun disediakan oleh PAR cabar. Kit pacar yang disediakan oleh calon akan dapat daftar pemilih di PPR. So daftar pemilih tu yang digunakan oleh PAR dan CHAR bila masuk ke dalam bilik pengundian. Okey, daftar pemilih di PPR untuk saluran anda. Okey, pastikan tiada kehilangan bilangan muka surat. Yang ni mesti dibuat awal. Sepatutnya ianya telah dibuat di semak awal lah. Bila hari penamaan calon, okey, hari penamaan calon akan dapat di PPR yang akan digunakan untuk pilihan raya tersebut. Di daftar pemilih yang kita ada yang bukan diberi pada hari penamaan calon adalah mungkin berbeza. Itu sebab kita kena gunakan di PPR daftar pemilih yang diterima oleh calon pada hari penamaan calon, ketika penamaan calon, dan kena photostate untuk beri kepada setiap saluran yang berkenaan. Okey. Pastikan di PPR itu tiada kehilangan bilangan muka surat. Pastikan nama pengundi yang ada PP di belakang sudah dipangkah. Okey. Pastikan nama pusat mengundi yang betul. Okey, nama PP yang belakang maksudnya yang pengundi awal ke, pengundi pos ke, kita dah pangkah siap-siap supaya kita tahu dia tu tak mengundi. Dia dah undi awal, dia datang pula, tak boleh lah kan. Okey. Dan juga borang-borang untuk PAR 1 CHAR semuanya ada, iaitu borang 753, borang 13, borang 757, borang 764, borang 14. Ini semua kita akan bincang kemudian. Apa dia borang-borang 753, 13, 757, 764 dan 14 ni kita bincang kemudian. Part-part yang akan datang. Borang-borang untuk kegunaan PA dan ATM kalau adalah kan, voter tally sheet, sebab nanti bila masuk kita nak tanda kan. Satu pengundi masuk satu, kita tanda satu, tanda dua, tanda sampai 5, okey, cukup satu. Tally sheet kita. Voter tally sheet dan surat bantahan kena ada. Sebab nanti kita akan bincang apa bantahan-bantahan yang boleh kita buat, dan kita kena isikan surat bantahan.
Okey. Kit pacar yang disediakan oleh calon juga ialah barang-barang kegunaan KTM, borang 10, borang 10A, 11 dan 765. Semua ni kita akan terangkan kemudian apa dia borang 10, borang 10A, 11 tu apa dia untuk bantahan dan sebagainya, dan 765. Buku panduan undi ragu pastikan dibawa. Election Laws and Regulation of Malaysia. Sekurang-kurangnya COE regulation yang penting, torchlight dan kalkulator, kertas karbon, pen penanda kekal, pembaris, kertas kosong. Tinggalkan pacar kit di dalam saluran masa tukar peralihan untuk kegunaan PAR yang seterusnya. So tinggalkanlah. Tapi yang borang kita tu kita bawa lah, tag kita bawa lah, mana kepunyaan kita bawa. Tapi untuk yang pembaris apa semua tu kita tinggal untuk PAR 2, PAR 3, PAR 4 dan sebagainya. Shift akan datang. Okey, ini adalah contoh gambaran bilik darjah. Kalau tuan-tuan tengok kat bawah, tingkat bawah ada satu saluran, tingkat atas ada satu saluran. Mungkin tingkat bawah ada dua saluran, bergantung kan. Biasanya saluran warga emas lah tentulah kat bawah kan. Okey. Kerja-kerja PAR, okey, dan ATM. Sekarang tadi kita cerita pada pukul 7 pagi sebelum proses pengundian ataupun sebelum kita masuk ke pusat pengundian. Sekarang ini dah kita bayangkan sekarang dah pukul 7.30 pagi. Itu sebab kita kena datang pukul 7 supaya kita dapat bersedia kalau ada tertinggal barang ke apa ke, kita sempat bincang dan sempat ambil dan sebagainya. Okey, sekarang dah pukul 7.30 pagi katakan. Okey, bila pukul 7.30 pagi, pusat pengundian ini dibuka untuk petugas-petugas SPR. Kan dia orang nak tampal apa-apa ke ataupun nak buat persediaan akhir, biasanya dia dah tampal awal. Dia dah tampal awal, mungkin persediaan akhir dia nak cek-cek apa semua. Jadi kita pun dah boleh masuk. Kalau kita masuk awal, tu yang saya beritahu dalam part 1 itu hari. Kalau kita masuk awal, kita boleh bersembang dengan KTM. Kita boleh bersembang dengan KTM, tanya khabar, banner repo kita dengan KTM supaya KTM senang untuk bekerja dengan kita. Nanti kita apa-apa hal nak komplain senang. Okey, atau kita banner repo dengan polis yang dekat pintu tu dan sebagainya. Okey, kat sini kita boleh tengok bahawa kita boleh cek dah, kita ada label saluran 1, saluran kena betul. Tuan-tuan jaga saluran tuan-tuan yang ditugaskan, jangan salah masuk pula. Bilangan nombor 1 hingga berapa bilangan pengundi, bilangan siri nombor siri 1 sehingga 350. Sebab tadi kita dah beritahu saluran 1 adalah harga emas, iaitu maksimum 350. Masuk ke sini, lepas tu proses pengundian daripada pukul berapa sampai pukul berapa dan sebagainya. Okey, saluran adalah sama dengan bilik darjah. Pastikan waktu undi tu betul. Okey, pukul 5 ditutup, pukul 8 masuk. Okey, notis waktu undi terletak di luar tempat mengundi saluran. Itu mengikut peraturan COE 11/5D. Okey. Okey. So ini adalah masa dan aktiviti ya. Kita bagi jadual secara simple untuk patuhi supaya tidak akan ada masalah. Ini adalah buku kerja KTM. Okay, buku kerja KTM di sini kita boleh tengok. Pukul 5.30 pagi dia kata bersarapan. Pagi solat subuh. Yang kedua KTM akan ambil peti undi. Okey, akan ada polis pengiring. Itu kerja KTM pukul 5.30 pagi. Okey, 5.30 pagi dia orang nak buat kerja lah, kan. Ambil peti undi lah, polis pengiring ikut dia lah kan. Pukul 7 pagi, okey, KTM dah berada di tempat mengundi bersama dengan petugas. Dah ada dah, KTM pukul 7 dah datang. Dan dia orang mula menyemak semula susun atur tempat mengundi. Dia tengok meja dah cukup belum, betul tak meja, kat mana kerani 1, kat mana kerani 2, kat mana tong undi, kat mana tempat mengundi, pensel dah cukup dan sebagainya kan. Persiapan tu dibuat. Pukul 7.30 hingga 7.40 PAR dah dibenarkan masuk saluran. Jadi kalau kita masuk awal, kalau kita dah pukul 8 baru masuk, baru tergigih-gigih dah susah lah. Kalau kita masuk awal, kita dapat cari tempat mana kita nak, tempat yang strategik, kita boleh bersembang dengan KTM, dengan kanin-kanin, nak berbincang ke, nak bertanya khabar, banner repo dan sebagainya kan. Itu 7.30 hingga 7.40 menyerahkan peralatan kepada petugas, menyemak surat lantikan ejen. Okey, kalau kita datang awal, KTM akan cek awal-awal surat kita kan, betul tak. Kalau kita datang lewat, KTM baru pukul 8 baru nak serah siksa, KTM tak bagi masuk kan? Memberikan taklimat kepada petugas. Taklimat akan diberi oleh KTM secara ringkas. Jadi kalau kita datang lewat, taklimat dah habis. Okey, 7.45 hingga 7.55 memulakan proses pementeraian
peti undi. Okey, 7.45 dah mula nak seal peti undi. Dia buka tengok kosong tak kosong, seal nak kena tanda tangan dan sebagainya. Memastikan pintu telah dibuka dan pengundi telah berada di luar tempat mengundi. Pada 7.45 hingga 7.55. Pengundi dah mula beratur lah, semangat lah kan. 7.30 pun dah ada orang datang. Okey. Di saluran anda, ketibaan pagi ni, saluran kita lah. Kita kena PAS 1 kena perkenalkan diri kepada ketua tempat mengundi dan tunjukkan surat pelantikan, salinan asal dan akan disimpan oleh KTM. Borang A, sumpah kerahsiaan, kita tunjukkan tag kita sebagai PA dan kita tunjukkan my card kita. Semua dokumen di atas mesti dibawa bersama anda ke mana saja anda pergi sebagai pengenalan. Pilih tempat duduk PA, ejen tempat mengundi terbaik supaya dapat melihat seluruh proses pengundian dengan jelas. Itu sebab kalau kita datang awal, kita boleh cari tempat yang paling dekat dengan kerani. Supaya kita boleh nampak IC dia, kita boleh nampak apa dia buat, kan? Kan kita boleh dengar apa kerani tu cakap. Kok kerani tu berkempen, kalau kita duduk ujung-ujung kita tak dengar. So cari tempat yang paling dekat. Periksa semua alat-alat dan dokumen-dokumen kegunaan pengundian. Kita boleh cek lah kan. Cek kertas undi, kita boleh cek tengok. Takut kertas undi ada kotor, nanti dah undi rosak. Undi semua tu akan sebenarnya kita akan cerita dengan detail selepas ini. Okey. Syarat kebenaran masuk ke tempat bertugas. 4 perkara penting. Kena ada surat lantikan, kena ada borang A, borang sumpah kerahsiaan, pas petugas yang diluluskan SPR, itu tag, dan dokumen pengenalan diri. Surat pelantikan dan kad pengenalan hendaklah diserahkan kepada KTM semasa bertugas. KTM nak tengok. Okey, satu mungkin diambil lah salinan surat pelantikan tu kan. Satu kita simpan. Kad pengenalan dia nak tengok sebab nak tengok betul ke kita ni sebagaimana orang yang sama dengan dalam surat pelantikan. Dokumen disimpan KTM. Okey, minta balik masa tukar shift. Bagi tahu akan jadi PA yang terakhir. Kita beritahu Cik KTM saya nanti akan masuk balik sebagai polling agent yang terakhir dan saya akan jadi counting agent. Jadi saya minta lah balik surat pelantikan tadi sebab bila saya nak masuk sebagai PA nanti saya perlukan surat tersebut. Beritahu dia dengan baik lah, dia akan faham. Okey. Surat pelantikan KTM akan simpan salinan asal. Okey. Kita simpan sekeping salinan. Kan minta KTM tanda tangan salinan anda. Okey, yang asal KTM simpan. Yang kita punya salinan tu kita minta dia tanda tangan sebagai betul lah kan. Okay. Membenarkan ATM atau PA yang memenuhi syarat masuk ke tempat mengundi adalah seperti berikut. Orang-orang yang memenuhi syarat saja dibenarkan, iaitu ada surat lantikan, okay, ada kad pengenalan, ada PAS, ada borang E, ada borang kerahsiaan dan sebagainya. Borang E bagi PA 1 ataupun ATM yang pertama tadi pada jam yang terakhir, bukan AMU, hendaklah disimpan oleh KTM. Okey. So KTM akan simpan lah. Okey, kalau dia sebagai ejen mengira undi, dia akan simpan nanti bila kita masuk sebagai PA yang terakhir nanti. Okey, peranan ATM PA 1. Okey. Pada pukul 7.30 itu perhatikan kepada daftar pemilih pilihan raya, daftar pemilih bukan pemilih pilihan raya, borang 753, borang 13 dan tally sheet semua ada, buku kertas undi, periksa saksi dan patri kotak peti undi, periksa kotak peti undi itu betul ke kosong, okey. Lepas tu saksikan, tengok betul-betul dan juga patri masa dia seal tu kita kena tengok dan kita sebenarnya dibenarkan untuk tanda tangan dan sebagainya. Tempat memangkah kita periksa, situasi saluran kena periksa, alat-alat kegunaan kerani periksa, masa pengundian, okey, pelan saluran kena periksa, isu-isu yang perlu mendapatkan pemahaman KTM. Kita boleh tanya KTM kalau kita tak faham atau kita ada kemuskilan. Okey, semua ini kita perlu periksa. Okey, kita perlu periksa untuk memastikan ianya berjalan dengan baik, semuanya ada, okey. Tempat-tempat itu tak ada kemuskilan kan. Takut ada pemadam ke, takut ada lilin ke, ada CCTV ke dan sebagainya kan. Kita kena cek supaya undi itu rahsia dan orang tidak takut untuk mengundi. Okay, sebelum pengundian daftar pemilih pilihan raya di PPR, okay, kita kena banding. Pada masa tu kita kena banding kita punya DPPR yang kita masuk itu
dengan daftar pemilih yang dimiliki oleh KTM. Sebab apa? Kita nak pastikan yang kita punya daftar pemilih yang kita bawa itu, okey, kalau saluran 1 sampai 350 itu adalah sama dengan daftar pemilih yang digunakan oleh SPR. Macam mana kita nak periksa? Yang pertama, kita periksa jumlah keseluruhan dalam saluran. Yang kedua, kita periksa nama pertama dan terakhir adalah sama. Okey, dengan setiap muka surat daftar pemilih. Kita cek muka 1 daftar pemilih kita nama siapa? Sama tak nama yang nombor 1 dengan yang daftar pemilih KTM punya? Nombor yang last dalam muka surat tu sama tak? So kita cek tiap-tiap muka surat. Katalah ada 350 pengundi, mungkin ada 7 muka surat. So kita ceklah 7 muka surat tu sama tak nama pengundi dengan yang kita punya daftar pemilih dengan yang KTM yang digunakan oleh kerani SPR. Kita juga boleh cek secara rambang nombor bilangan. Okay, beberapa pengundi supaya yang sama. Contoh kita cek nombor siri 230 Ahmad bin Abu. So tengok yang KTM punya 230 Ahmad bin Abu juga. Kita boleh random yang tengah-tengah kan. Dan jumlah muka surat juga kita cek supaya ianya sama. Kita nak pastikan jangan ada perbezaan antara daftar pemilih SPR yang KTM punya dan kerani SPR punya dengan kita punya. Kalau ada beza, itu menunjukkan ada kemuskilan dan kita boleh buat bantahan. Kita takut yang KTM punya berlebih ataupun ada orang lain berbeza dengan kita kan. Okey. Di PPR mestilah sama. Okey, di PPR mestilah pastikan sama dengan salinan KTM. Apa yang kita kena cek sebelum kita cek nama tadi? Tarikh di PPR. Okey, tarikh PPR itu kalau kat sini dikeluarkan pada 5 Februari 2014, sama dengan kita punya. Nama pusat mengundi sekolah rendah, contoh sini Agama Batu 10 Ceras, sama. Tempat mengundi 3, tempat mengundi 2, 351 hingga 816. Nombor 3 kan tempat mengundi, maksudnya saluran, betul, saluran 2. Kita pun sama, saluran 2 punya. Bilangan nombor 4, bilangan nombor ni 351 dengan 816 sama tak dengan kita punya? Jumlah pengundi sama tak? Jumlah pengundi 466 untuk saluran tersebut, saluran 2 ni. So jumlah pengundi kita sama juga. Nombor parlimen. Okey, berapa nombor parlimen kat sini? 101 Hulu Langat. Kita punya pun sama Hulu Langat. Nombor DUN N25 kita pun sama. Negeri Selangor kita pun sama dan lain-lain. Lain-lain tu kita boleh cek jumlah muka surat yang sama dan setiap muka surat ada nama dan bilangan nombor siri yang sama dengan kita punya. Okey? Okey. So ini contohlah. Okey? Okey. Daftar pemilih pilihan raya di PPR adalah pengundi pos. Okey. PP, pengundi pos adalah pengundi pos. Tidak dia benar undi di pusat pengundian kita. So kita dah pangkah, potong siap-siap nama-nama pengundi pos di saluran kita. Sebab kalau dia datang lagi, pengundi pos PP ni datang masa pengundian, kita dah beritahu, kita dah tahu bahawa contoh ke sini Muhammad Ali Syekh Hussein dia datang. Okey, kita angkat tangan beritahu, okey, Encik Muhammad Ali adalah pengundi pos dan dia telah mengundi dan dia tak boleh mengundi sekali lagi sebab dia adalah pengundi pos. Kita dah pangkah siap-siap. Takut kalau kita tak buat kerja, tak buat homework, kita tak pangkah, pengundi pos datang mengundi 2 kali. Ini semua kita perlu kepada disiplin dan perlu kepada precise, perlu kepada kita mesti complete kita punya maklumat, fakta dan data kita kan. Kat sini contohnya Chua Gek Hong dan juga Muhammad Ali Syekh Hussein ni adalah pengundi pos. Kita dah pangkah siap-siap. Nama ini harus dipangkah sebelum kita photo state. Sebab kita photo state banyak kan, untuk orang lain juga. Biasanya kita akan bagi untuk PDM tu satu buku, saluran 1, saluran 2 sama juga. So tuan-tuan hanya tengok saja ikut saluran masing-masing. Kita tak pecah-pecahkan. Kita bagi the whole book untuk PDM tersebut. Saluran 1 pun buku sama, saluran 2 pun buku sama. Bezanya lah orang yang jadi par di saluran 1 akan cek untuk saluran 1, par 2 dia akan cek untuk saluran 2. Okey, faham Okey. Sebelum pengundian, contoh corak pendidik, borang 753. Tu sebab par yang pertama dia kena tahu sebab dia tengok contoh corak pendidik.
So bila dia masuk masa mengira undi nanti, corak penindik tu adalah sama. Semua undi itu adalah sama dengan corak penindik yang pagi tadi yang ditengok sebelum pengundian. KTM akan lengkapkan salinan borang 753 dengan contoh corak penindik. Dia stamp kan. PAS 1 meminta sampel corak penindik tersebut untuk saluran anda. Kalau boleh anda cop dekat kertas anda ke contoh corak penindik tersebut. Kegunaan CAR sebab kegunaan counting agent nanti PAS 1 nanti bila dia jadi counting agent dia kenal corak penindik. Kalau corak penindik di undi yang dikira tu berbeza dengan corak penindik yang masa dia tengok masa pagi tadi sebelum pukul 8 tu, maka itu menunjukkan bahawa undi itu adalah undi dari tempat lain, bukan saluran situ. Sebab corak penindiknya adalah berbeza. Kegunaan CAR kenal pasti kesahihan kertas undi semasa kiraan undi. Kalau tengok ini corak ni lain dengan corak yang saya tengok pagi tadi kan. Sebab kita dah ada sampel dia. So kita boleh komplain. So satu je kita jumpa, kita dah mula ragu dan kita boleh komplain dan kemungkinan apa pun action mungkin sampai ke tahap cek semua sekali lah, takut corak pendidik tu berbeza-beza. Satu lagi, kadang-kadang orang boleh bawa pengundi, dia boleh bawa undi daripada saluran 2 ke saluran 3 kan. Sedangkan saluran 2, saluran 3 corak pendidiknya berbeza. Dia boleh bawa masuk, letak dalam tong kita. Mana cik kan? Tak boleh lah. Itu penting corak pendidik tu. Okey, ini adalah contoh corak pendidik. Borang 753 kita dah bawa siap dah kan. So, contoh corak pendidik ini di stem. Setiap saluran ada corak unik sendiri macam saya kata tadi kan. Dia takkan boleh ada corak lain dalam saluran kita. Mesti sama je kan. PAS 1 simpan sekeping borang 753 dalam kit pacar. Simpan untuk rujukan CAR semasa pengiraan. Dia jugalah masa dia dapat corak pendidik 753 dia simpan dalam dia punya kit untuk dia gunakan masa pengiraan nanti. Kalau dia tengok beza lah corak pendidik ni, so dia boleh komplain. PAS 1 cuba dapat contoh corak. Cuba dapatkan contoh corak tanpa menyusahkan KTM. Itu sebab kalau kita ada hubungan yang baik dengan KTM pada awalnya, kita senang dapat maklumat-maklumat ini. Sebelum pengundian borang 13, KTM lengkapkan bahagian A. Borang 13 PA dan DO diasingkan dengan nombor siri buku undi yang diterima untuk saluran tersebut. PAS 1 juga isikan bahagian A, borang 13 yang ada pada PAS 1 supaya kita boleh tengok bahawa kita punya nombor siri dari 01 sampai 100 sampai 01050 sama, supaya kita dapat tahu bahawa dalam saluran itu kita ada nombor siri yang apa yang digunakan. PA1 juga isikan borang A, borang 13 dan tally sheet. Catatkan semua nombor siri buku undi. Sebab kita akan kerani dia akan pegang buku undi. Satu buku undi ada 50. Cuba pastikan jumlah buku undi tidak melebihi jumlah pengundi dalam daftar pemilih. Borang 13 bahagian A 7.30 pagi. Jika hanya ada satu buku kertas undi di saluran ini, maksudnya akan ada 50 je lah kan, 50 je. Itu nombor siri dah ada kat situ contohnya. 1301 751 sehingga 1301 800. Bilangan kertas undinya 50. Bilangan kertas undi 50. Jumlah keseluruhan kertas undi diterima oleh pegawai pengurus adalah A tambah B, iaitu 50. Ini oleh kerana ada satu pack aja, so ada 50 je lah kan, contoh. Borang 13 PA1 polling agent 1, cuba dapat nombor siri buku kertas undi. Cuba dapatkan. Tanpa menyusahkan KTM. Kalau boleh awal-awal tu kita dah bincang dengan kerani ke minta borang tu, sebab saya nak tulis, sebab saya ada buku rujukan ataupun saya nak dapatkan rekod ni cik, untuk saya senang untuk kita saya buat double check, beritahu dia kan. Peringatan kepada KTM, borang 13 tidak dibenarkan diberi kepada ETM. Borang 13 tak diberi. Ini penting. Ini SPR kata peringatan kepada ketua tempat mengundi, borang 13 tidak dibenarkan diberi kepada ATM. Jadi kita kena usaha sendiri. Kita bawa borang 13 yang kosong, kita isi, minta
nombor siri berapa encik? Saya nak tengok. So saya nak tulis dalam borang saya. Beritahu dia. Borang 13 tidak dibenarkan diberi kepada Pak ataupun intern cuba dapat informasi borang 13 tanpa menyusahkan KTM. Okey. Kertas kiraan jumlah pengundi, tally sheet. Jadi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah tahu kan. Borang 13A mestilah tally dengan tally sheet ni. Okey, berapa buku kertas undi di saluran tu ada. Kalau satu buku ada 4 buku, ada 5 buku, maksudnya ada 50, ada 250 kan. Berapa buku kertas undi di saluran, dan kat situ ada nombor siri yang kita tulis. Nombor siri buku kertas undi. Ballot box siri number. Dia panggil ballot book, sorry. Bukan ballot box, ballot books. Ballot books tu satu ballot ada 50. Okey, nombor siri contohnya ballot book 10001 sehingga 10050. Ballot book yang kedua 51 sehingga 100. Macam itulah. So lepas tu kita boleh, masa kita orang masuk nanti, kita boleh talikan. Pengundi satu masuk kita tanda, pengundi dua masuk kita tanda. Ballot book itu dia akan ikut aturan tersebut. Okey, 7:30 pagi kita masuk, kita isikan siri nombor buku kertas undi. Kita isi siap-siap lah. Itu sebab kalau kita datang awal, kita akan dapat buat persiapan dengan baik. Kita minta borang 13, kita minta nombor, borang 13 tak boleh minta, kita minta nombor siri ballot book tu kita nak tulis dalam kita punya tally sheet. Kalau kita datang awal lah, datang lewat, payah lah kan. Okey, sebelum pengundian, buku kertas undi. Periksa buku kertas undi dan pastikan nombor siri sama dengan yang disalin dalam bahagian A. Borang 13. Tiada kertas undi terhilang. Tiada kertas undi tidak diconteng. Kertas undi tidak diconteng. Maksudnya, kita cek lah, random check tengok ada tak yang kena conteng, yang kotor dan sebagainya. Kalau kotor dah kira rosak. Itu penting. Kita kena cek. Periksa buku kertas undi dan pastikan nombor sirinya sama dengan ballot book tadilah kan, yang kita dah tulis tadi. Tiada kertas undi terhilang ataupun kertas undi tidak ada conteng. Setiap pengundi diberi 2 keratan kertas undi, iaitu satu parlimen dan satu dun. Okey, satu putih, satu kuning lebih kurang. Pengundi wilayah Persekutuan dan Sarawak akan menerima kertas undi parlimen sajalah, sebab dia orang hanya ada parlimen. Kita akan ada satu parlimen, akan ada satu dun, iaitu parlimen warna oranye tu dan dun warna putih, warna kuning tu. Tu berbeza. So jangan salah isilah, tapi petugas tu akan beritahu. Undi adun, undi dun dan undi ahli parlimen PA, undi ahli parlimen PA. So untuk negeri, biasanya kat sini ditulis negeri adalah warna oranye, parlimen warna cerah sikit. Selain daripada wilayah persekutuan dan Sarawak, setiap pengundi akan buang 2 undi, iaitu DUN dan Parlimen. Prosedur pemilihan DUN dan Parlimen adalah sama. Borang-borang untuk PA1 CAR, PA1 ataupun CAR lah kan. Set borang-borang yang sama akan diberikan dan diisi dan disahkan oleh PA1 CAR. Okey, PA1 tu ada untuk Parlimen, ada untuk negeri. So ada 2 lah. Dia buat kerja untuk setiap satu calon. Dia tak boleh buat kerja untuk 2 calon. Okey, sebelum pengundian, periksa dan patri peti, proses pemeriksaan dan juga pematerian peti undi. Okey, apa yang PA kena buat ialah, PA1 buat ialah periksa peti undi dan pastikan ia kosong. Sekarang ni peti undi dah transparan kan, tak nampak lah. Nampak dah apa ada kertas ke tak ada. Kalau dulu dia tong solid, tak nampak. Dulu kena check semua kan. Okey, saksikan pematerian peti undi. SPR akan patrikannya sendiri. Pastikan ianya betul-betul dilaksanakan. KTM perlu tanda tangan patri tersebut ikut undang-undang, dan PA1 juga tanda tangani patri itu juga melalui peraturan COE R183B. Semua PA calon-calon akan diminta untuk tanda tangan. Okey, minta kebenaran KTM untuk ambil gambar atas patri, sebab kita nak ambil gambar tanda tangan kita dan ambil gambar peti undi. Peti undi yang telah dipatri sebagai rujukan. Cakap elok-elok dengan ketua tempat mengundi. InsyaAllah dia akan benarkan, tak ada masalah. Okey. COE R183B
polling agent atau ejen tempat mengundi jika ingin menandatangani, dekat sini dia tulis the presiding officer A shall then lock up the ballot box and shall affix on the ballot box a clip and security tape, and the security tape shall be signed by the presiding officer and by each candidate or his election agent or polling agent who is present and who desires to sign on the security tape. Memang dibenarkan dan mesti kita kena sign. Kalau polling agent calon lain tak nak sign, tu dia punya pasal. Kita mesti sign untuk pastikan bahawa patri itu tidak dibuka dan memang betul-betul tong itu tong yang sama dengan kita lah, sebab kita yang sign kita kenal. Peti undi yang telah dipatri, pastikan peti undi itu kosong. Ini adalah gambar peti undi yang telah dipatri. Okey. Sebelum pengundian, petak pengundi kita kena cek notis rujukan cara memangkah kertas undi. Kita tengok kat situ, pastikan hanya alat tulis saja di tempat memangkah undi. Okey, hanya ada alat tulis saja di tempat memangkah undi. Tak boleh ada pen, tak boleh ada dakwat. Okey. Takut ada pen ada dakwat nanti menyebabkan kertas undi rosak, kotor dan sebagainya. Okey. Sebelum pengundian, periksa dan pastikan situasi saluran. Ini kita tengok saluran pula lah. Tiada poster parti politik, kecuali gambar agung dan permaisuri. Tiada CCTV dalam saluran. Takut nanti orang tengok ada CCTV, mereka takut nak mengundi. Okey. Sebelum pengundian juga, okey, alat-alat kegunaan kerani. Kerani satu, dia akan ada daftar pemilih di PPR, dia akan ada pembaris, dia akan ada pen, dia akan ada sarung tangan. Okey. Kerani dua, dia akan ada dakwat kekal. Kerani dua ialah kerani yang mencelupkan atau mencalitkan dakwat pada pengundi. Ada sarung tangan, ada bros, tisu untuk kegunaan kerani dua sahaja. Okey, dan kerani tiga tak boleh ada alat tulis. Kerani tiga tugas dia lah cop, pad cop, pembaris, buku kertas undi. Kan? Dia ada cop, dia ada pad cop, dia ada pembaris dan buku kertas undi. Dia tak boleh ada alat tulis sebab kerja dia adalah mengecop. Kerani 4, dia hanya boleh ada pembaris. Sebab apa? Kita tak nak kerani-kerani 3 dan kerani 4 ni merosakkan undi kalau dia ada takut-takut lah kan. Ada sabotaj dan sebagainya. Okey? Okey. Ini contoh-contoh gambar. Gambar. Dia cop. Dia akan cop sebagai penindik. Cop penindik tadi lah. Kan? Dan dia akan potong di tengah-tengah. Nanti kita akan detail, kita akan tengok ke depan. Okey. Isu-isu yang perlu mendapatkan pemahaman KTM ialah CO3R19 6 KP3 mengecap kertas undi dengan cop yang rasmi. Dengan mengeluarkan kertas undi, KP3 tidak lipat kertas undi. Sebab apa? Kalau dilipat, kita bimbang kertas itu rosak, cop tu terkena pada sebelah lagi kan. Yang kedua, COR18 R19 pengundi lipat kertas undi selepas menandakannya. Pengundi boleh lipat sebab dia dakwat dah kering, lepas tu dia lipat, dia tak nak orang lain nampak kan. Nanti dia nampak dia undi parti A ke parti B, dia kena lipat lah. Kalau dia tak boleh menunjuk pada orang lain. Tiada kertas undi dikeluarkan selepas masa pengundian yang ditetapkan. Salah kalau bawa kertas undi keluar. Tapi ada kes kertas undi dibawa keluar. Itu sebab kadang-kadang bilangan kertas undi yang dikeluarkan adalah lebih daripada yang ada dalam tong. Sebab ada pengundi curi bawa keluar. Okay? Pengundi dalam saluran yang telah dapat kertas undi dibenar menjalankan proses pengundian. COR15 3, mengawal bilangan pengundi atau orang di saluran. Tak boleh ramai-ramai masuk. Kan? Ikut proses elok seorang. Kalau ramai-ramai nanti susah. Nanti kelang kabut. Jadi KTM akan tengok, dia akan bagi, polis akan bagi isyarat lah. Polis dah tahu dalam satu masa tu mungkin seorang pergi cek dekat kerani. Seorang sedang terima kertas, seorang lagi sedang menanda. Mungkin 3 atau mungkin 3 orang ke 4 orang dalam satu masa. Tak boleh ramai-ramai kan, kelang kabut. SPR dia ada peraturan, dia ada proses flow dia kan. Sebelum pengundian, KTM akan menyelaraskan jam mengikut waktu RTM. Kita tak boleh ikut jam kita lah, kita ikut jam
yang KTM letak kat dinding waktu ATM. Okey, KTM memberikan taklimat ringkas mengenai tugas-tugas kepada kerani-kerani pengundian dan ejen tempat mengundi. KTM akan beri taklimat ringkas kepada kerani dan juga kepada PA. KTM akan menyelaraskan jam dan juga beri taklimat tadi sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Okey, kita berhenti untuk part 2 ni, kita akan sambung kemudian untuk part 3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.